Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahimna ma lam nafham. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah dengan izin Allah setelah sekian lama kelas kita ini berehat. Kerana ada kekangan, halangan-halangan yang tidak dapat dielakkan. Alhamdulillah akhirnya pada malam ini dapatlah kita bersama-sama dalam siri ke-33 halaqah kita ni, siri yang ke-33, iaitu pengajian kitab At-Tatbir As-Sarfi. Dan bermula pada malam ni lah, insya-Allah kita akan bersiaran secara langsung di FB UBAP PPBA Uniza dan juga UBA Telkom, insya-Allah. Okay, dan pada malam ni kita akan sambung di muka surat 69. 69. Okey, baik. Alhamdulillah, kelas kita ni dah masuk ke siri yang ke-33, maknanya dah 33 kali lah. Alhamdulillah. Dulu saya ingat ustaz lah dulu masa mula-mula mula-mula buat kelas ni, kalau boleh kita akan cuba khatam lah kitab ni, kita cuba khatam kitab ni, dan yalah tak baru ni lama berehat berapa bulan tanya ustaz, kena kira semula dengan Ustaz Fauzi dengan Ustaz Firdaus. Kita ingat ada kalau rujuk pada ada tarikh rakaman yang terakhir dah dalam dalam FB satu rasanya FBK ya, tak silap dah ada. Okay. Terakhir kan kita boleh rujuk semula saat ni betul ingat dah lama dah. Okay. Tapi alhamdulillah lah Allah bagi rezeki lah, kesihatan, walaupun dalam kesibukan, kalau kira sibuk tu tak kalau nak tunggu berhenti sibuk tu memang sampai bila pun tak habis dah. Manusia ni berhenti mati dah baru senyap dah. Kita tu kena kira ada sombong. Tapi itulah kita kena kena pandai-pandai lah. Sebab kalau boleh kita dia sebagaimana orang kata zikir dah. Sebagaimana zikir, dia ada yang zikir yang kita duduk zikir semua, zikir harian. Kita ada duduk zikir semua yang kita tidak tinggal. Ustaz Fauzi tulis 17 November halaqah yang ke-32, masya-Allah, November. So 12 1 2, tapi sebelum buat halaqah yang 17 November tu pun saya rasa halaqah 31 tu pun ada senggang masa yang berjarak juga lah. Berjarak juga. Sebab saya ingat hari tu memang orang kata memang banyak ada halangan lah. Termasuk kesihatan juga, iaitu termasuk kesihatan juga. Okay. Apa tadi Ustaz kata, sebagaimana zikir, kita ada zikir harian. Kalau boleh mengajar di kelas ni lah, kalau boleh kelas ke ataupun hak jenis hak ta'lim ni pun kita ada juga hak yang memang kita tetap buat. Kalau tengok sejarah Tok Guru dah, Tok Guru besar-besar dah, Tok Guru hebat-hebat besar-besar ni kan. Dia mengajar tu kadang masya-Allah, mengajar tu memang berpuluh-puluh tahun lah kita kata dah. Berpuluh-puluh tahun dah berhenti mengajar. Mengajar berkitab ada berkitab. Kadang tu berapa kali khatam dah. Kadang ada orang yang mengajar kitab hadis contoh
mengajar kita hadis. Sahih Bukhari contohnya, ulama hadis. Maulana ada dah. Di Malaysia pun ada, di Pakistan ada, di India ada, di Tanah Arab pun ada dah. Di tempat-tempat pengajian hadis lah. Mengaji dalam Sahih Bukhari tu beberapa kali khatam pun ada lah. Tak. Gitu. Maknanya kalau boleh lah, kalau boleh kita adalah satu halaqah yang kita, sama ada kita ni sebagai orang mengajar ataupun kita yang belajar ni ada sama. Ada sama. Supaya nanti maknanya kita tu sentiasa ada dalam, kita kata hidup dalam ilmu lah dah. Okey. Baik, tak apa tu sebagai mukadimah. Okey, sambil tunggu sahabat-sahabat pelajar-pelajar masuk. Malam ni ya, hari ni ya, di muka surat 69 ni kita nak sambung. Kita masih lagi dalam bab masdar. Masdar, masadir. Masadir. Baru ni, ataupun bukan baru ni, sebelum ni, masdar at-tulati. Masdar at-tulati. Boleh rujuk balik rakaman siri yang ke-32. Malam ni, kita baca, kita bermula di masadir ghairi thulati, ya, masadiru ghairi thulati. Okay. Boleh kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa masadiru ghairi thulati qiyasiyatun wa na'riduha 'ala an-nahwi at-tali. Dan masdar ghairi thulati, apa benda masdar ghairi thulati ni? Okey, masdar kita tahu dah, kata nama terbitan dah. Biasakan kalau kita terjemahkan kata nama terbitan. Kata nama terbitan. Saya ingat itu Ustaz ada sebut kalau rujuk pada rakaman sebelum ni. Ada yang diterjemah, ada yang menterjemah sebenarnya sebagai kata nama perbuatan. Kata nama perbuatan. Kata nama perbuatan, kata silap. Ada yang menterjemah begitu dah. Tapi terjemahan tu kalau tak silap, bila Ustaz rujuk balik, tanya kepada orang yang dalam bidang bahasa Melayu, orang yang belajar bahasa Melayu dah. Yang belajar Melayu, dia kata macam, kalau tengok dalam buku Tata Bahasa Dewan, kita ada buku rujukan kita dah, Tata Bahasa Dewan, mana buku Ustaz ada bau. Tata Bahasa Dewan ni dia, kita kata macam buku rujukan resmi lah dalam bahasa Melayu, dan dia punya, kita kata ketua jawatan kuasa tu ialah Prof. Dr. Nik Safiah Karim. Prof. Dr. Nik Safiah Karim. Dalam bahasa Melayu ni, sebagaimana dalam bahasa Arab pun dia ada khilafat, dia ada khilaf-khilaf kan, mazhab Basrah, Kufah dan sebagainya. Maka dalam bahasa Melayu pun sebenarnya, kalau di Malaysia ni kita tengok, sepengetahuan Ustaz lah, sepengetahuan Ustaz Ahmad Ustaz Rahul lah, dia pun ada juga ada juga khilaf dalam kalangan mereka. Khilaf dalam kalangan mereka. Cumanya hak molek lah. Hak molek kita sebaik-baiknya lah. Maknanya kita guna satu orang nak kata sebaik-baiknya. Hak kita kata yang DBP buat keluar buku Tata Bahasa lah, Tata Bahasa Dewan lah. Tata Bahasa Dewan. Ustaz ni bukan dalam bidang bahasa Melayu, Ustaz tak boleh nak kata, tu banyak nak kata orang ni sebaik-baiknya, orang ni tak. Cuma nak katanya hak yang DBP waktu B adalah Tata Bahasa, buku Tata Bahasa Dewan, dan Tata Bahasa Dewan ni ketua jawatan kuasa itu adalah Prof. Dr. Nik Safiah Karim. Di sana ada ulama-ulama bahasa Melayu lain yang juga buat buku Tata Bahasa, contohnya Prof. Dr. Asmat Haji Omar, dan juga Prof. Ada pakar bahasa yang nama dia Pak Ashraf. Dan ada seorang lagi Prof. Ustaz Fauziah, suami kepada Puan Ainun tu, yang PTS, yang syarikat buku PTS tu, suami dia Prof. Abdullah Hassan, Prof. Abdullah Hassan saya, yang presiden Persatuan Penterjemahan Malaysia, yang dipertua ke saya lupa dah. Dia pun ada juga buat buku-buku ni. So kali kita tengok merujuk kepada buku beberapa orang kita kata ulama lah, pakar bahasa ni, dia ada mazhab dia tersendiri. Cuma yang Ustaz sebut ni, benda ni kenapa? Sebab apabila rujuk dalam buku Tata Bahasa Dewan tu, macam Ustaz tak rujuk lah, bila Ustaz merujuk kepada orang yang dalam bidang ni, dia kata macam tak ada kata nama perbuatan tu, tapi ada terjemahan oleh Ustaz, sebahagian Ustaz kita lah yang mungkin menggunakan dengan nama kata nama perbuatan.
Um, Cumanya yang dia kata, hak terjemahan biasa kita guna adalah kata nama terbitan. Kata nama terbitan. Okay. Ala kulihat tak apalah terjemahan tu. Okay. Itulah nak pakai hak mana. Yang penting kita sendiri yang belajar bahasa Arab ni, kita tahu bila sebut masadir ni, tu benda, apa benda masadir tu. Jadi masadir ini dalam ilmu saraf ni dia dicerita di sini. Dia cerita di sini ya. Kalau dalam kitab tasbih sarfi ni dicerita di muka surat 66. Bermula daripada muka surat 66 ni cerita pasal al-masadir. Okey. Okay, jadi dalam sepanjang kelas kita ni Ustaz akan sebut masdar je lah. Masdar. Okey, awak semua yang mengikuti kelas ni, pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita kata apa, memang orang dalam pengajian bahasa Arab bila sebut saja istilah tu masdar tu masing-masing semua tahu kadang ya. Ya. Okey, baik. So masadir ghairi thulathi, masdar kepada fi'il yang bukan fi'il thulathi. Bukan fi'il thulathi. Fi'il rubai, khumasi dan sebagainya dah. Okey. Maka di bawah subtopik ni poin yang pertama, Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah kata wa masadiru ghairi thulathi qiyasiyatun. Dia qiyasi. Qiyasi dia lawan kepada sama'i. Qiyasi ni mana dia ada template dia. Dia ada template dia yang kita boleh tiru. Dia ada panduan dia sebab dia qiyas. Kita boleh kiaskan. Okey, dia bagi maknanya wazan dia tu, kita je kias je. Mari je mana-mana fi'il yang atas fi'il tu, maka masdar dia dia memang lagu tu masdar dia. Dia tak akan berubah dia. Itu dia panggil qiyasi. Adapun sama'i ni kadang-kadang fi'il tu sama bentuk dia dah, tapi hak ni buat apa masdar dia tak sama dengan masdar ni, sedangkan fi'il tu sama dia, madhi dengan mudhari' dia kumpulan pun sama dah. Sebab benda sama'i ni kadang dia, kalau kita dengar daripada orang Arab ni macam tu. Kita dengar daripada orang Arab ni macam tu lah. Okay. Maka kita just ikut je lah, follow je lah. Lepas dipanggil as-sama' kalau kita dengar. As-sama'. Ya, kan kita belajar dalam bahasa Arab ni memang gitu dah. Sejak dulu dah, zaman dulu kita belajar sejarah nahwu kan, ulama-ulama dulu tu ada yang travel kita kata apa ni, pergi ke kampung-kampung, pergi duduk di padang pasir bertahun-tahun, dia meriwayatkan, dia dengar, dia catat, dia buat catatan apa ni, kata-kata, ayat-ayat, syair-syair, perbualan orang Arab, dia riwayatkan. Jadi benda tu pun masuk di bawah kita kata as-sama' lah, as-sama'. Sama' yang mana kita dengar, itu sumber dia. Okay. Tapi di sana ada benda-benda yang dalam nahwu ni, dalam saraf, yang kaedah bahasa ni, ada benda yang kita boleh kiaskan. So dalam banyak-banyak benda yang kita boleh kiaskan ialah masadir ghairi thulathi. Okey. Wa na'riduha 'ala an-nahwi tali, dan kami akan membentangkannya. Tu balik kepada masadir lah. 'Ala an-nahwi tali. Okey, baik. Saya sebut satu benda lah pasal at-tali dengan al-ati lah. Okey. Kami kan apabila kami waiting soalan exam dan dalam kalangan kami ada orang Arab lah. Ini pentingnya ada kita kata native speaker ni, native speaker lah. Kalau boleh ada lah sekali dengan kita seorang paling kurang kan. Sebab kalau tak ada native speaker ni, kadang kita shock sendiri. Sebab kita ni bukannya native speaker ya. Kita ni orang yang belajar bahasa Arab. Kita ni minan natiqina bi ghairil arabiyyah. Orang yang bercakap dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Jadi kita bukan native speaker. So kena ada native speaker, barulah ada banyak-banyak, ada benda-benda tu mudah kita nak rujuk. Dia native speaker ni dia macam apa ni, kita kata kamu bergerak. Jadi kita nak rujuk tu mudah. Okey. Jadi biasalah kita kan, manusia kita ni hidup ni tak mudah ya kan. Walaupun sekarang ni internet tu mudah dah, tapi nak mudah lagi. Kita tanya selalu, ini makna apa? Ni makna ni. Ni makna apa? Ni makna ni. Kadang-kadang bila ada native speaker ni kan, bila dia bercakap dia kan, ayat dia guna, bahasa dia guna tu kita boleh tiru
Itulah kita syok sendiri nak buat sendiri. Syok sendiri nak buat sendiri, kadang-kadang salah. Salah, banyak salah kan. Dah. So nak ceritanya apabila kita writing soalan dengan etis kita ni, itu sebutlah beza apa maksud bila kita katakan, biasa kita jumpa dalam soalan ya, terjemahan kepada ayat yang berikut, sebagaimana yang berikut, sebagaimana yang berikut. Mungkin kita kata nak guna al-ati ya, al-ati, tapi sebenarnya dia lebih tepat guna at-tali. Sebab lebih tepat bukan kata salah, bukan kata kalau guna al-ati usah salah, tak. Dia lebih tepat sebab at-tali ni dia hok mari selalu lepas tu. Dia al-ati ni dia hok mari jauh pun dia merakuni juga. Kalau kita kata al-ati hok dekat pun boleh ditakwil gitu, tapi hok yang moleknya kita guna at-tali. Selepas at-tali tu maknanya selalu dia, tak ada sengih-sengih dengan benda lain, tak ada. Kalau ada benda-benda hok yang kita nak cerita lewat sikit, kita boleh guna kata ati. Sebab tu adalah kitab sebut sayati bayanuhu. Sayati bayanuhu. Dia tak kata sayatlu bayanuhu tak. Dia kata sayati bayanuhu. Mungkin nak cerita tu lepas ni. Bila mungkin 2-3 muka surat lepas tu, 2-3 perenggan lepas tu. Tapi kalau selalu tu dia guna tadi. Kita dapat satu faedah. Bila kita duduk dengan orang Arab ni. Betul tak? Okay, dia berduduk dengan orang Arab ni memang dia banyak faedah lah. Antaranya bercakap kita kan. Kita kira lah kita student ke kita ustaz ke. Tak. Kalau ada orang Arab tu mudah kita cakap tu lidah kita pun jadi akan terlatih cakap. Tapi kalau tak ada orang Arab ni, kita duduk apa? Duduk cakap Melayu lah kita sama kita, betul tak? Kecuali orang yang ada hamasah aliyah. Dia punya hamasah dia tu aliyah. Tak, hamasah aliyah ni dia tak kira. I don't care, tak kira. Dia takkan cakap je Arab, tulis je Arab. Kita ni gitulah. Kadang tak rajin dah. Malas juga nak cakap Melayu lah, tapi dia sangat banyak je orang malas tu. Nah, tapi bila ada orang Arab, kita akan cakap, automatiknya kita akan terbiasa. So kita tidak hilang lah, tidak lambat lah. Hilang tu taklah hilang, lambat. Saya percaya orang yang belajar bahasa Arab, lama mana dia cakap Arab pun dia boleh kalau tiba-tiba on the spot dia nak cakap. Cuma bakinya adalah cepat ataupun lambat. Tapi kalau kita ada orang Arab, pengalaman Ustaz banyak benda-benda yang Ustaz duduk dengan orang Arab masa belajar dulu, alhamdulillah. Masa ingat bekerja, masa mengajar, ada banyak benda-benda tu. Kita ingat ayat-ayat tu. Contohnya Ustaz ingat dulu tak tahu Ustaz dulu, Ustaz kata nak kata saya berani, saya tak berani, saya tak berani. Ustaz nak cerita dulu ni, nak cerita sepanjang-panjang duduk di sekolah dulu pun Ustaz tak ada ajar. Mungkin Ustaz ada sebut kita tidur dalam kelas, kita tak dengar, tak tahu lah. Tak pernah kita jumpa. Sebab kita bukannya jenis baca novel masa sekolah, betul tak? Kita sekolah dulu baca mana dalam kelas tu je lah. Mana Ustaz sebut arti lah kita tahu. Selain pada tu tak ada dah nak kata pergi cari buku di library, di pinjam baca, tak ada. Kita ni dah sekolah. Masa belajar dulu pun kita belajar kalau berani tu kan asyaja'ah tu je lah. Bila kita belajar balaghah, Muhammadun kal asadi fi syaja'ati. Muhammad tu seperti singa dari sudut keberanian. Okey. So kita tahulah asyuja' lelaki yang berani, asyaja'ah keberanian. Tapi nak kata aku tak berani, analah benda. Tak pernah guna. So Ustaz dapat mana? Ustaz dapat tu bukan pada masa Ustaz belajar dia duduk. Ustaz dapat tu bila Ustaz kerja. Bila di pejabat ada orang Arab dan dia tanya, dia jadi sebut, dia kata ana la ajru, dia kata. Ana la ajru, dia tanya apa? Ana la ajru, ma makna hadzal kalam? Dia pun syarah, maksudnya aku tidak berani. Ana la ajru, aku tidak berani. Bukan ana la benda, ana la asja'aka, ana ma fi syaja'ah ke, tak, itu lain. Ana la ajru. Nah. Selagi contoh yang marilah hak ingat pengalaman masa belajar dalam kelas dulu, dalam kelas. Saya pernah cerita sekadar student saya dalam kelas, saya pernah cerita. Saya ingat lagi orang Arab depan saya, nama dia Mastur, budak Saudi. Nama dia Mastur.
Ke mana dia kan? Biasa dalam kelas tu betul semua dia punya apa kan, biasa kan orang Arab kan dia pakai tu benda ya. Dia punya apa benda dia punya kain skubel tu kan. Orang Arab kan kalau perasan kalau pergi Mekah ada semaya pun ada tu kadang dia gerak semua dia. Kan betul je ni kan. Tengok dia lelaki kita hidup mat betul ni. Dia pun akak belakang ni. Terus sekejap gerak, sekejap kita duduk belakang dia. Tak duduk belakang dia. Sekali dia pusing bila cek apa ni time cikgu tak ada lah dia pusing duk bual dengan saya tu. Saya pun tanya dia satu benda. Dia pun dengung. Saya pun tanya satu benda, dia pun dengung, dia kata, oh afwan Zul Adhan, ana ma azkur, dia kata. Ana ma azkur. Kita pun Jadi dia sebut ana ma azkur. Saya kata dalam saya tahu Zakariyatun ni sebut. So bila dia kata ana ma azkur ni saya tak sebut. Saya akan maksud dia begitu. Rupanya maksud dia adalah saya tidak ingat. Saya tidak ingat sebab kita di sekolah yang kita duk guna adalah atazakkar. Atazakkar. Tapi dia guna ana ma'adku. Oh, okey, maknanya boleh. Boleh. Kita kata saya dah ingat tak ana ma'adku dia. Ada tu benda-benda gitu bila kita duduk dengan orang Arab. Bukan bahasa Arab saja, bahasa-bahasa lain pun, bahasa Inggeris dan sebagainya. Sekarang ni kan kalau tengok dalam TikTok banyak sangat sekarang ni orang buat banyak sangat sekarang ni orang buat macam-macam dah ada yang British, ada yang American dah, macam-macam dah. Dan kita belajar secara sebutan dan sebagainya ada. Itu satu cara dah. Tapi kalau kita duduk dengan mereka pun kita akan dapat bahasa kita. Itu memang adalah satu kaedah mana-mana bahasa di dunia, tak kira lah. Tak kira lah bahasa apa yang kita belajar, dia memang betul sama je. Okey, ana akhafu ni dia lebih kepada saya takut kan, al-khawf, takut. Bukannya maknanya saya tak berani. Saya takut. Tapi not betul-betul saya tak berani tu. Ana la ajrukan, ana la ajrukan. Okey, sebab kalau kita kata rajulun jari sama dengan rajulun syuja' sebenarnya. Jari'un dah. Boleh mari dengan makna rajulun syuja'. Okey, tak apalah, balik semula Ustaz kita. Okey, hari ni malam ni admin kita Ustaz Firdaus. Okey. Baik. Saya ingat bila saya baca bila ada perkataan at-tali tu saya nak berkongsi dengan pelajar-pelajar lah. Okey. Baik, masdarul rubai al-mujarrad. Okey, nombor satu masdar kepada fi'il rubai mujarrad. Fi'il rubai mujarrad. Okey. Fi'il rubai mujarrad ni ar-rubai itu rubai lah. Ambil mai daripada perkataan arba'ah ataupun arba' maknanya 4, dia ada 4 huruf Al-mujarrad tu sebenarnya asal dia al-mujarrad an bla bla bla. Panjang an apa? Mujarrad ni maknanya yang apa ni yang tiada. Yang yang apa terjemahan dia rubai al-mujarrad. Rubai yang dilawan kepada apa ni yang zaidah. Maknanya al-mujarrad minaz zawaid, iaitu ada apa ni tak ada huruf-huruf zaidah. Huruf zaidah. Maksud al-mujarrad ni al-mujarrad minaz zawaid asal dia. Tapi dia buang belakang tu tak sebut, dia sebut ar-rubai al-mujarrad saja. Dia lawan kepada mujarrad ni lawan kepada az-zaid. Okey. Maknanya dia 4 huruf tu 4 huruf asal dia lah. 4 huruf asal dia. Okey. So mana-mana fi'il yang dia mari dalam 4 huruf asal dia, wazan dia mudah je, fa'lala. Bila dia fa'lala, dia atas wazan fa'lala dah, masdar ar-rubai al-mujarrad ni fa'lala. Wazan apa ni masdar dia, fi'il dia fa'lala, dia jadi fa'lalatun. Fa'lalatun. Okey. Boleh. Tu kias dia. Dia punya wazan dia fa'lalatun. So mana-mana fi'il yang mari atas wazan fa'lala, makna fi'il rubai mujarrad, automatik dia punya masdar dia fa'lalatun. Okey, di sini dia mari 3 contoh, ba'tara, tam'ana, dahraja. Ba'tara, tam'ana, dahraja. Ba'tara jadi ba'taratun ataupun ba'taratan, bolehlah ikutlah. Akhirnya tak ada masalah. Dan tintun tu ba'taratan. Okey, ba'tara, ba'taratan. Tam'ana, tam'anatan. Dahraja, dahrajatan. Okey. Apa makna dia? Makna sekarang ni mudah dah kita kalau kita dah tahu makna dah.
Saya ni student pelajar-pelajar tak masalah bahagian makna dia. Rujuk saja dalam Al-Ma'ani dekat, Masya Allah, macam-macam huraian dia, penggunaan dia ada dalam Al-Ma'ani kan. Rujuk je lah. Tapi mana Ustaz tahu, Ustaz kabur, kalau Ustaz tak ingat, kita sama-sama rujuk. Ba'thara ni bangkitkan, ada bongkarkan, ada dalam Quran tu apa ayat tu, apa yang dia berkait dengan kubur tu, apa tak ingat Ustaz. Dalam Quran ada tak? Apalah, Ba'thara ni dia korek waktu bit. dia keluarkan ada. Okey. Pam'ana ni pam'ana dia tenang, daripada perkataan tenang tak. Okey, pam'ana ni orang Arab biasa, ni persatu juga ni. Ustaz lupa tak sebut tadi. Ustaz ada tu apa tu, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, ma fil qubur, bu'thira ma fil qubur ada. Terjemahan dia tengoklah dalam Quran. Okey. Ustaz sebut tadi, orang Arab tadi kan, yang Ustaz dapat maklumat tadi kan, Ustaz sebut tadi native speaker yang mengajar lah. Okey, Ustaz ada supervise student Arab. Okay, supervise student Arab. Jadi bila student master PhD lah, so bila mereka WhatsApp tu, kadang kita pun dapat juga bahasa tu yang biasa mereka gunakan dalam WhatsApp. Okey. Antaranya dia akan guna pam'ana ni, tapi dalam bentuk sirah yang kita kata bahasa amni lah. Maknanya bukan tak ikut kaedah lah. Kalau ikut kaedah tu lain, tapi hak yang biasa dia guna dah. Tu memang dalam kalangan mereka orang Arab. Ditulis pamminni, pa, mim, nun, ya, pamminni. Mula-mula Ustaz tak nak baca, apa benda maksud dia ni? Apa benda maksud dia ni? Ustaz tak nak baca, tak boleh nak teka mula-mula. Masa mula-mula sekali Ustaz jumpa dengan istilah tu. Lepas tu baru Ustaz tergenung-genung, tu tengok-tengok. Ustaz baru faham. Oh, okey, ni dia punya style dia. Mula-mula dia kata, maknanya asal dia adalah inilah pam'ana, inilah tom ini ke apa, maknanya tenangkan aku. Tenangkan aku, maknanya supaya maknanya keadaanmu ni sihat. Dia punya style dia lah. Pamminni bi annaka fi khair, contohnya. Bahawa mu ni sihat. Supaya aku ni tenang kalau aku tahu berita bahawa mu ni sihat, ke contohnya. Tak ada apa-apa, tak sibuk ke benda, boleh tengok apa ni tesi aku ke contohnya lah. Kalau aku akan rasa tenang, tu maksud dia guna pamminni. So dia mai daripada perkataan ni lah, pam'ana, yutam'inu ni. Okey. Baik. So tak apalah, tu dari segi makna. Rujuk dalam Al-Ma'ani banyak lagi lah dia punya huraian dia. Yang tu pelajar rujuk sendiri lah. Tam'ana, yang pentingnya dia punya masdar dia tam'anatan. Okey. Lepas tu dahraja, yudahriju, dahrajatan. Dahraja ni maksud dia golek tak. Dahraja ni tak golek, tak silap. Okey. Baik. Kemudian dia kata fa'idha kana ar-rubai al-mujarradu mudha'af. Okey, dia ada satu dalam bab rubai mujarrad ni, dia panggil rubai al-mujarradu al-mudha'af. Rubai mujarrad yang mudha'af. Okey, mudha'af. Kita tahu tad'if ni maksud dia dari segi bahasa tad'if. Dha'afa yudha'ifu ni maksud dia ganda. Dan dalam bab sulasi, biasanya kalau bab mudha'af ni adalah ain fi'il tu digandakan. Contoh kita kata fa'ala ada. Ain tu kita tad'ifkan dia, kita gandakan dia, mana kita buat mari ain fi'il sekali lagi, maka dia jadi mudha'af dah. Itu dalam bab sulasi. Itu mudha'af dalam bab sulasi. Tapi kalau dalam bab rubai ni, mudha'af dia ni dia ada pengertian dia. Dia tak sama dengan mudha'af dalam fi'il sulasi. Apa dia mudha'af fi'il rubai ni? Dia kata aifa'uhu wa lamuhu al-awwalu min jinsin wa 'ainuhu wa lamuhu ats-tsaniyatu min jinsin. Okey. Sekejap. Ustaz, ni sikit dulu. Okey, kita tengok sini lah. Dia kata fa idza kana ar-rubaiyul mujarradu mudha'afan, sekiranya fi'il rubai mujarrad itu mudha'af, aifa'ur rubai itu ataupun fa'ul fi'il tu, fa'uhu tu fa'ul fi'il, okey,
Walamuhu al-awwalu. Kan dia tahu wazan fa'la lah. Dia ada dua lam kan. Lam al-awwal dengan lam apa ni, dia sepatutnya tu walamuhu al-ula lah. Dia. Sebab dia lamuhu tu dia muannas. Sebab tu bawah tu min jinsin wa ainuhu walamuhu at-thaniyah min jinsin. So baik kita situ dah. Masing-masing kalau ada buku lah, kalau ada buku situ baki walamuhu al-ula, bukan al-awwalu dah. Kau boleh takwil ya. Saya rasa tak takwil rasanya. Mungkin situ. Wallahu alam rasanya al-ula lah Saya tak payah nak kata salah. Saya rasa ginilah lebih tepat al-ula lah. Okey, walamuhu al-ula. Okey. Dia ada dua lam lamani al-ula wa thaniyah. So mudha'af ni adalah fa dengan lam dia sama min jinsin. Min jinsin ay min jinsin wahidin. Min jinsin ni maknanya min jinsin wahidin. Mana min nafsil jins lah. Kalau kita cakap biasa kita kata min nafsil jins. Maknanya jenis sama. Sama, huruf sama lah. Dia kata tak? Okey. Wa ainuhu walamuhu at-thaniyah. Dan ain pula dengan lam at-thaniyah min jinsin. Maknanya min jinsin daripada jenis yang sama juga. Maknanya fa dengan lam yang mula-mula tu sama. Ain dengan lam yang kedua tu sama. Itu maksud mudha'af. Okey. Maka bila gitu, okey. Okey, bila dalam buku memang ula dalam buku. Mungkin ada cetakan. Mungkin situ sepah betul al-ula dah. Okey, al-ula dah betul dah. Cetakan kot buku lah. Mungkin sini dia salah. Okey. Fa inna masdaruhu yakunu ala. Masdar dia kalau jenis yang rubai mujarrad mudha'af ni masdar dia fa'lalatun au fi'la. Dia ada dua. So dia boleh dua situ. Okey, dia boleh dua. Sekiranya dia mari dalam bentuk fa'lala yang mudha'af. Okey, sini mari dua contoh. Zalzala dengan waswasa. Zalzala dengan waswasa. So zalzala dia ada dua masdar dia. Zalzalatan wa zilzalan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Quran guna zilzal wa idza zilzalaha. Okay, dalam dua masdar tu Quran ambil zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia bila kita nak ikut Al-Quran ni kan, suka begitu ustaz zalzalah salah ke bukan? Molek bila kita nak guna kita guna macam Quran guna. Macam Quran guna. Quran guna zilzal, maka kita pun guna zilzal. Baru molek. Barulah orang tak ada petikan. Sebab Quran guna, kita pun guna. Dah orang guna zalzalah salah tak? Sebab dalam kaedah nahwu di sisi orang Arab dua-dua boleh masdar dia. Cuma kita ni bila kita nak guna, kita guna Quran. Sebab Quran tu panduan kan. Quran tu panduan dalam hidup kita, bukan setakat hak amal aja, setakat hak nahwu pun kita ikut Quran. Hak saraf pun kita ikut Quran. Sama kita. Sama apa? Orang tak boleh kata salah. Kita kata tu dalam Quran ada, habis. Senyap. Dalam Quran ada, senyap ada. Saya kata tahu. Betul tak? Jadi kalau kita nak guna, kita gunalah zilzal. Okey. Okey. Waswas. Waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan. Tapi dalam Quran ada, kalau surah An-Nas tu dia guna apa? Qul a'udzu bin nas. A'udzu bin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ada tak perkataan wiswas ke waswas? Ada tak? Ada ke? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Okey, min syarril waswas. Okey, baik sebab kita ni ialah tajuk ni mudah je. Malam ni tajuk ni mudah je. Tapi ustaz nak share apa ni waswas tu. Okey, sekarang ni ustaz share. Ustaz rasa kalau ustaz buka ni awak tak nampak kot. Tapi tak apalah. Makna kejap. Ustaz buka makna kalimah waswasa. Okey, makna kalimah waswasa. Okey, nak share tak boleh tapi tak apalah, masing-masing kalau ada tu buka. Okey. Kalau kita tarik waswasa, okey, sekejap. Okey. Kita tarik waswasa, tengok dia waswasa
waswasa, waswasa ila, waswasa fi, waswasa li. Okey, yuwaswisu waswasatan wa wiswasan wa waswasan. Ada satu lagi, waswas. Waswas. Jadi kita tahulah bila kita rujuk ma'ani, rupanya di sana dalam kamu dia kata ada selagi waw tu bagi hatta. Jadi dalam Quran yang kita baca apa ni, min syarril waswasi, min syarril waswasi dah. Cuba ni kan apa ni, yang copy paste daripada Al-Ma'ani tu. Cuba tunjuk. Boleh tak? Yang ni lah. Waswasa apa semua tu. Okey, yuwaswisu waswasatan wa wiswasan wa waswasan. Jadi rupanya dia juga masdar juga sih. Kita tahu tu dalam kamu. Cumanya dalam ni dalam teks ni maknanya kaedah lah. Kaedah dia adalah fa'lala, yufa'dilu fa'dalatan wa fi'lalan. Jadi sini waswasatan wa wiswasan je. Tapi dalam kamu kata waswasan pun juga adalah masdar dia. Okey. So bila kita rajin, kita buka-buka kamu gini, kita rujuk gini, maka kita akan dapat dah maklumat. Dah. Okey. Dah. Baik, settle. Okey, ada pusat perasan tadi yang tulis qahqaha. Okey. Qahqaha. Kalau tengok qahqaha tak? Ni ada qahqaha. Betul kan? Berapa tak naik? Okey. Qahqaha. So qahqaha yuqahqihu qahqahatan wa qihqahan lah. Kalau ikut kiasi dia kan. Okey. Ada lagi fi'il lain? Jadilah lah. Okey. Baik. Seterusnya masdar at-thulathi. Okey, habis dah masdar ar-rubai al-mujarrad. Seterusnya masdar rubai juga. Tapi rubai itu sebenarnya dia adalah at-thulathi al-mazid bila hamzah. Dia 4 huruf ke, tapi dia bukanlah 4 huruf asal. Dia kita tengok dia 4 huruf, tapi asalnya dia adalah 3 yang ditambah 3 plus 1. Ya. 3 plus 1 Okey. Baik. Dia kata, ni jenis yang kedua Okey, masdar at-thulathi masdar at-thulathi al-mazid bil hamzah. Masdar at-thulathi al-mazid bil hamzati af'ala. Okey. Fi'il sulasi yang ditambah 1 huruf, yang ditambah hamzah lah. Maka dia jadi 4 huruf. Dia kata idza kana al-fi'lu sahihal 'aini fa inna masdarahu yakunu ala wazni if'al. Ni mudahlah, ni ramai orang tahu ni tak penting mana ni. Okey. Dia kata kalulah fi'il tu sahihul 'ain, ainul fi'li itu adalah tidak terdiri daripada huruf illah, maka masdar dia if'al. Contoh dia akrama yukrimu ikraman, akhraja yukhriju ikhrajan, aujada yujidu ijadan. Situ aujada tu huruf waw tu huruf illah tu. Tapi ni dia kata huruf waw, maknanya apa huruf waw tu fa'ul fa'il kan. Tak ada masalah walaupun dia asal daripada wajada pun tak ada masalah. Okey. Sekarang ni kita tengok pada ainul fa'il. Bila ainul fa'il tu sahih, bukan huruf illah, tak ada masalah. Dia punya wazan dia adalah if'al. If'al. Tu wazan dia. Jadi aujada ijadan, amda imdaan. Amda tu kalau tengok huruf lam tu huruf illah kan, tak ada masalah. Selagi mana huruf ainul fa'il tu huruf sahih, dha situ maka tak ada kisah walaupun selepas dia tu huruf illah apa pun dia tak kisah, dia tetap atas wazan if'al. Imba. Akrama memuliakan, akhraja mengeluarkan, aujada mengadakan. Amda melaksanakan. Amda melaksanakan. Okey, Ustaz perasanlah pengalaman Ustaz. Ustaz perasan ramai pelajar dia mungkin dia kurang mahir sikit lah
bila menggunakan perkataan wajada, wujida, maujud, aujada, wujud apa semua tu dah. So pelajar nak kena perhati molek lah bila bercakap tu. Dia kena biasa. Okey. Biasa dia nak kena biasakan diri dalam percakapan dia guna benda tu. Kalau dia jarang guna, dia akan jadi bolong. Contoh dah. Okey, kalau kita nak kata ada, kita guna maujud kan. Contoh, orang tanya apa ni, ada ke tak ada? Kita kata maujud ada kan. Okey, kalau tak ada, ada student yang tersebut la maujud. La maujud. Pernah dengar dah? La maujud. Okey, dipahami, tapi memang jangah sikit dari segi apa kita kata. Kadang ustaz dengar pun ustaz tak suka dah. Kadang masa presentation dah, masa presentation tu dah. Nak ke mana pun kau campuran kita depan lagi dah. Lepas tu jadi hot. Cakap Arab tu kata apa, satu sen tu dua kali ya cakap Arab. Contoh dah. So bila kena present tiba-tiba buat dialog la maujud. Kadang-kadang saya dengar pun tak suka dah. Tak apalah, elok lah. Jangan salah. Kalau nak kata tak ada, kalau ada maujud, kalau tak ada ghair maujud. Okey, kalau kita guna fa'il, yujad. Kita guna fa'il yujad, ada. Kalau tak ada la yujad. Ada. Kalau kita nak guna fa'il madhi, kita kata wujida, ada, wujud, ada. Tapi jarang kita dengar orang cakap guna. Orang tanya, ada ke tak ada? Biasa orang akan guna sama ada maujud ataupun orang guna fa'il mudhari', yujad. Jarang orang guna fa'il madhi, wujida. Tapi wujida tu kadang dalam ayat boleh mari dengan makna ada. Okey, apa ni? Wujida ada. Kalau tak ada, ma wujida kan. Ma wujida bukan la wujida. La wujida. Dalam bahasa Arab dia boleh, kalau dia berulang dua kali baru boleh kita fa'il. Boleh fa'il madhi tu kita berulang sebelum dia kan. Kalau dia berulang dua kali tak apa. Dah. Contoh la hadara wala berdasar lagi. Kita ulang dua kali tak apa. Tapi kalau tak berulang dia kata la hadara, tak boleh tak. Okey. Apa tu dalam bab nahwu lah. Bab nahwu kan. Okey. Tapi kita kata la wujida tu salah lah. Mungkin difahami, orang boleh faham. Dia kata cakap dengan orang Arab, kita salah nahwu pun orang Arab kerana tu dia faham dan orang Arab pun kadang tu dia tak kisah sebab dia tahu orang bercakap dengan dia ni adalah orang yang bukan native speaker. Okay. Baik, Melissa tanya mafi. Mafi ni dia bahasa percakapan, bahasa orang cakap semua orang Arab. Semua orang tak kira dah. Orang Mesir ke orang Saudi ke orang Jordan ke orang Yaman ke apa. Sebut kata mafi ataupun fi saja tahu dah tu maksud dia. Tak ada dengan ada. Mafi tak ada. Tu memang dia jadi satu kita kata bahasa untuk semua orang Arab yang tahu belaka. Tidak ada khusus kepada mana-mana lahjah, mana-mana negeri dah. Mafi. Cuma mungkinlah ada apa ni orang Mesir ke mungkin tahu siapa cerita aku mungkin dia tambah mafish, ada tambah shin ke belakang tu. Tapi kalau sebut mafi tu semua orang tahu. Mafi mana tak ada. Okey, asal dia mafihi, artinya tak ada pada dalamnya, memang tak ada. Mafi dah. Okey, waktu hak bahasa percakapan. Tapi kalau kita nak buat dalam bahasa standard boleh. Ketika kita kata mafihi apa-apa tu pun mari dengan makna tidak ada kan. Okey. Tak. Okey, boleh Marisa. Okey, Morocco apa? Mashi. Mashi. Okey. Morocco saya tahu sebab tak nak siapa lagi Morocco. Ustaz Wazi yang tidak tahu. Okey, boleh dah? Pesanan Ustaz tersebut benda ni sebab Ustaz teringat tiba-tiba Ustaz mai teringat sebab pengalaman Ustaz mengajar pada pelajar dalam bab ni kadang-kadang dia tersilap sebab mungkin oleh kerana jarang bercakap, jarang guna tu menyebabkan tersadar. So perhatilah dah. Okey. Aujada ni dia dah jadi maksud mengadakan. Aujada
aujada yujidu ijad kan. Okey, baik. Okey, seterusnya idza kana al-fi'lu mu'tallal ain. Kalau tadi sahihal aini yani mu'tallal aini fa innal masdara yakunu ala wazni if'alah. Yakunu ala wazni if'alah. Apa dia puan Madam Mahani ma endak. Madam Mahani dia tahu bahasa Arab apa ni kalau bahasa Madam Mahani boleh cakap Arab sikit-sikit dia tahu Madam Mahani. Pelajar FBK kalau ada jumpa dengan Madam Mahani nanti kan nak masuk kan bulan 3 nanti insya-Allah dah jadi kan. Kalau jumpa dengan Madam Mahani boleh cakap Arab. Madam Mahani dia pandai. Okey. Idza kana al-fi'lu mu'tallal aini fa inna masdara. Okey, cuba tengok dah. Cuba banding ayat atas ni, ayat ba dengan ayat alif. Ayat ba, idza kana al-fi'lu mu'tallal aini fa innal masdar. Ayat atas tu idza kana al-fi'lu sahihal aini fa inna masdarahu. Tengok. Ya. Fa inna masdarahu ayat alif Ayat ba fa innal masdara. Dia kadang dalam bahasa ni dia boleh guna dua-dua kan. Okey. Kadang-kadang kita tak perlu guna pun ganti nama hu tu. Sebab dia al-masdar tu dia dah merujuk dah kepada balik dah kepada masdar fi'il yang disebut tu. Apa ni fi'il apa ni mu'tallul ain. Okey. Ni uslub je dah, uslub. Fa inna masdarahu atas tu bawah tu dia cuba tanwinkan. Bawah tu fa innal masdara. Dia guna alif lam dia. Sebab alif lam tu dia dah makrifah dah. Masdar apa tu? Masdar yang kembali kepada fi'il mu'tallal ain. Kalau alif atas tu ayat biasalah. Fa inna masdarahu. Sesungguhnya masdarnya tu balik kepada al-fi'lu sahihul ain. Kadang-kadang kita boleh tak perlu dhamir pun, kita cukup dengan alif lam. Boleh juga Fa innal masdara yakunu ala wazni if'alah. Yakunu ala wazni if'alah. Apa? Ai bihuduthi i'lalat. I'lalat. Benda tu banyak tu bersebut i'lalat. I'lalat. Bihuduthi dengan berlakunya i'lalat tu banyak tu jamak tu. Asal dia i'lalun satu bila masdar ni bila awak buat jamak dia tambah alif ta tu kaedah dia dah. Ta'lim jadi ta'limat. Maklum jadi maklumat. Tahu? So i'lal jadi i'lalat. Tak? Ditambah alif ta je. Jadi bihudusi i'lalat, okey, ada berlaku i'lal di situ yatahaddatsu anha as-sarfiyun. Apa ni tuaddi ila okey. Okey, kata dah ai bihudusi i'lalat. I'lalat ni yatahaddatsu anha as-sarfiyun tu satu. I'lalat ni dia ada bentuk masdar. So i'rab yatahaddatsu anha as-sarfiyun tu ada bentuk masdar pula. Apa i'lalat tu dalam bentuk nakirah nak khabar nakirah. Maka yatahaddatsu anha as-sarfiyun tu i'rab dia adalah dari segi nahwu i'rab dia adalah sifat yang mari dalam bentuk jumlah fi'liyah tu sifat yang pertama yatahaddatsu anha as-sarfiyun. Lepas tu sifat yang kedua tuaddi itu sifat yang kedua. Dia balik juga kepada i'lalat. Maknanya i'lalat ni satu yatahaddatsu anha as-sarfiyun bagi habis. Okey. Cumanya dia tidak detailkan benar. Dia sebut yatahaddatsu anha as-sarfiyun. Lepas tu tuaddi. Bukan apa sebab kalau dah awak kata yatahaddatsu tu berkait dengan tuaddi, dia situ dia ada dua fi'il yang tidak bersambung. Dia ada ini supaya struktur ayat. Supaya bila kita baca tu kita boleh faham. Kalau kita kata tuaddi tu ada berkait dengan ayat yatahaddatsu anha as-sarfiyyu, dia akan berkait lah ke mana? Kita tak akan jumpa punca dia. Jadi dia hak betul sini yatahaddatsu anha as-sarfiyyu tu dia ada satu isu itu. Lepas tu tuaddi tu satu benda lain pula. So yatahaddatsu anha as-sarfiyyun balik kepada i'lalat, lepas tu tuaddi pun balik kepada i'lalat. Okey. So i'lal tu yang tuaddi ila hazfil alif. Dia buang apa ni? Alif allati kanat fil wazni sabiq if'al tu. Okey. If'al tu ada alif kan? Ada alif. Lepas tu bukan alif dipanggil hamzah dah. If tu hamzah dah.
Alif tu hak selepas ain tu, yang berada di antara ain dengan lam tu, alif tu. Okey. Dia buang, hazaf. Okey, wa ta'wid anha bita. Dia pun ganti dengan huruf ta. Dia buang, ganti. Okey, maka masdar dia jadi apa ni, if'alah. If'alah masdar dia. Okey, masdar dia pula apa ni, wazan dia kan. If'alah. Maka mana-mana fi'il mu'tallul ain, maka dia kena mari mu'tallul ain inilah maksud saya, ini yang fi'il sulasi mazid bil hamzah yang mu'tallul ain. Fi'il sulasi al-mazid bil hamzah yang mu'tallul ain, maka wazan dia adalah if'ala. Okey, proses yang berlakunya ialah asal dia if'al, dia buang alif tu diganti dengan ta. Wa ta'wid anha bita'id, diganti dengan ta. Fadzalika mislu aqama yuqimu iqamatan. Iqamatan, asyara yushiru isyaratan, adara yudiru idaratan. Adara ni ada dua makna. Satu, kita pusing. Pusing pun adara juga. Adara yudiru, kita pusing. Kita pusing, adara yudiru. Selagi adara yudiru ni idarah yang mari dengan makna al-idarah, pejabat. Pejabat ni dah tempat mengurus. Kita idarah juga mari dengan makna kita mengurus. Mengurus pun boleh. Okey. Biasa kita guna idarah kan. Idarah tusakan pejabat. Di mana pejabat tu adalah tempat mengurus. Tempat mengurus. Okey. Boleh. Okey. Ada lagi dalam 8 minit. Cuba tengok sikit ya. Okey. Dia kata masdar as-sulasi al-maqi. Yang sekarang ni masdar as-sulasi al-mazid bitad'ifil ain. Okey, ni fa'ala. Kalau tadi masdar af'ala, ni masdar fa'ala. Mudah gitu. Kalau tadi masdar fa'lala mula-mula kan. Masdar fa'lala apa dia? Fa'lalatan ataupun boleh fa'lalatan wa fi'lalan kalau dia mudhaf. Okey. Kemudian masdar af'ala dia ada dua. Satu if'al dengan if'ala. Sekarang ni masdar fa'ala. Okey, mudah gitu. Kalau kita baca dalam kurungan tu mudah. Fa'ala. Kita kena tahulah fa'ala ni adalah sulasi mazid biharfin. Apa dia? Tad'iful ain. Okey. Kalau tadi mazid sulasi, kalau af'ala tu sulasi mazid biharfin juga, tapi apa dia tambah huruf hamzah kat depan. Yang ni dia tambah, dia tad'if melalui cara tad'iful ain. Okey. Baik. Yang ada dua situ. Yang pertama, idza kana, dia ada dua kan? Dia tiga, dia empat. Okey, tak apalah, kita baca dulu barang ni satu ataupun dua setakat dah. Kita ada 7 minit lagi. Okey. Idza kana sahihal lam. Dia tengok kepada huruf lam belakang dia, sahih ke tak? Fa'ala ni tengok huruf lam belakang dia. Lamul fa'il, lamul fa'il belakang tu sahih ke tidak? Kalau dia sahih tak ada masalah. Wazan dia taf'il dia. Kita tengok dia sahih, wazan dia taf'il. Kabbara takbiran, azzama ta'ziman, wahada tauhidan, lawaha talwihan. Kabbara apa makna dia? Takbir lah, membesarkan. Azzama, mentazimkan, mengagungkan. Wahada, mentauhidkan. Okey. Lawaha ni apa? Tadi saya tengok dah, tak ingat. Okey, lawaha ni ialah, kalau tengok lawaha bisyai' azhara wala ma'abihi. Okey. Lawahat asy-syamsu, contoh dah. Mari dengan makna ghayyarathu wa syafa'at wajhahu. Lawaha asy-syaibu fulanan bayyadahu. Dia banyak makna dia. Okey. Tapi daripada lawaha ni mari dengan isim apa ni? Lauh. Lauhah. Apa kenyataan ni kadang kita guna lauhah kan? Lauhah. Dia mari daripada ni laku adalah kaitan dia tu. Okey. Kita tengok lawaha dia dalam mula-mula sekali azhara. Dia menzahirkan lawaha, menzahirkan. Sebab tu dia panggil lauhah. Sebab dia papan tak? Sebab dia menzahirkan ke tak? Papan iklan ke apa semua dia panggil lauhah tak? Okey. Tak apa? Allama yu'allimu. Betul lah. Ni mudah ya ni. Okey. Tapi yang kedua ni, idza kana mu'tallal lam. Kalau dia mu'tallam, lamul fa'il dia huruf illah. Terdiri daripada huruf illah,
maka wazan masdar dia adalah atas wazan taf'ilatun. Taf'ilatun, bukan taf'ilatun. Taf'ilatun. Sebab ada sebahagian yang dia silap, dia tersilap lah, bukan sengaja. Contohnya bila perkataan ni, Rabba ni. Rabba, ada sebahagian tu, Rabba ni sepatutnya tarbiyah dia, tapi kadang dia buat tarbiyah. Dia pergi baca bagi gitu, ataupun dia tulis bagi gitu, salah lah. Kalau dia belajar nahwu, dia belajar sarah, mana kita tak sepatutnya salah kat sini. Sebab Rabba ni adalah fi'il atas wazan ya fa'ala yang yang lamul fa'il dia tu huruf illah. Dia lamul fa'il dia tu huruf illah. Cumanya di sini, kita tengok di sini ni, wallahu alam, kalau ustaz lah, supaya tidak keliru, dia sepatutnya titik tak ada tu, dia bukannya ra, ba, ya tu, dia rabba, dia. Kalau gitu, kita akan baca rabbi tu, nampak tak? Jadi molek awak buanglah titik tu, titik tu buang, titik ya tu, buang. Sebab rabba dia kalau tak ada titik tu, dia alif maksurah. Kalau dia ada titik tu, dia ya. Yesus sini, dia mungkin dia salah cetak dah. Okey. Jadi rabba, nama, wafa, raqa. Empat fi'il. Rabba, nama ni apa? Nama ni menyuburkan tak? Tanmiyah. Wafa, menunaikan tak? Wafa tak? Raqa ni mengangkat. Biasa orang guna tarkiyah ni, contoh dah, biasa dalam ayat orang guna tarkiyah ni untuk apa? Untuk naik pangkat kan? Tarkiyah. Raqa, naik pangkat tarkiyah. Biasa guna gitu lah. Tapi asalnya, kata dasar dia membawa makna naik lah. Kalau tengok semua ni tidak ada tasydid. Jangan baca tarbiyah, tanmiyah, taufiyah, tarqiyah, salah. Sebab dia wazan dia taf'ilah je. Wazan dia taf'ilah. Jadi tarbiyah. Betul dah kita sebut tarbiyah tu, kita betul dah. Sebelah. Cumanya dalam bahasa Melayu bila disebut tarbiyah, kita tulis T-A-R-B-I-H-H sebab terakam dalam kamu, dalam kamu dan dalam kamu dewan. Dah sekarang ni kamu paling letter hok besar sekarang ni, mahal sikit harga dia, kena beli kamu perdana dah. Ada banyak benda hok tak ada dalam kamu dewan tu, ada dalam kamu perdana. So sekarang ni kalau awak ada duit, belilah kamu perdana, rujuk tu lah. Okey, kamu perdana tak ada lagi online rasanya. Okey, hok yang kita rujuk dekat PRPM tu, pusat rujukan persuratan Melayu tu. Biasa kami kalau nak rujuk-rujuk bahasa Melayu di situ dah. Situ tu kamu dewan dia asalnya. Kamu perdana tak ada. Tapi kalau ada duit lebih kamu perdana tu tebal mahal. Kalau jatuh atas kaki tu memang mekok kaki. Tebal dia tu. Tapi masya-Allah juhud ni apa kita kata usaha pakar-pakar bahasa, masya-Allah. Amal jariah sungguh. Ilmu yuntafa'u bihi, orang buat tu kalau dia meninggal nanti dah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang akan memberi manfaat, orang akan rujuk sampai bila-bila dia dapat dari buku. Itu kelebihan orang yang suka menulis, orang buat buku, pengkaji dan penulis. Okey. Dia tulis apa? Panjang cerita pula ustaz. Nak sebutnya maknanya dalam kamu dewan, kamu perdana dia guna tarbiyah. Itu sebab kataan tu telah pun terakam dah, maknanya dia guna dah dalam bahasa Melayu. Jadi kita perlu tulis tarbiyah tu T-A-R-B-I-Y-H, kadang tak perlu dah. Kecuali kita tulis itu atas tu kata nama khas ke, ataupun ada tujuan tertentu, contohnya transliterasi ke. Kita nak tulis hak Arab tu dalam bentuk bahasa Melayu, dia panggil transliterasi kan. Itu tak apa. Tapi kalau kita nak guna perkataan tu dalam konteks bahasa Melayu, sebab dia dah pun dimelayukan dengan tulis tarbiyah T-A-R-B-I-H, maka kita guna hak tu lah. Kita guna hak tu lah dalam penulisan kita lah. Sebab maksud dia tu sama. Maksud dia sama. Boleh tak? Okey. Baik, 10.30 dah. Tersambung minggu depan pula dah. InsyaAllah boleh dah? Okey. Okey, so alhamdulillah, terima kasih pada pelajar-pelajar yang dapat bersama dengan Ustaz pada malam ni. InsyaAllah hari Rabu ni, insyaAllah hari Rabu ni kelas balaghah, insyaAllah Ustaz akan insyaAllah lah kalau sihat, Ustaz akan buat
kelas balaghah insya-Allah. So jumpalah pada semua pelajar. Kita juga akan bersiaran di UBA Telkom lah. Unit Bahasa Arab Telkom juga. Okey, jadi itu saja malam ni. Okay, minta maaf banyak kalau ada tersalah tercakap ke, tersalah info ke, bagi maklumat dia. Jadi kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ila liqa ma'as salamah.